Kami dari kumpulan Margaret. Saya Fika. Saya Tasha. Saya Anis. Kami ingin menjelaskan tentang bahasa kebangsaan. Let's get started. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan di negara kita. Penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan tidak dapat dipisahkan. Malah, ia digunakan secara meluas dalam kehidupan kita seharian. Ia juga telah menjadi sebahagian daripada identiti negara Malaysia. Bahasa kebangsaan juga turut menjadi tonggak dan simbol perpaduan bagi rakyat negara kita yang terbilang kaum. Sekarang, mari kita saksikan sesi temu bual berkaitan peranan-peranan bahasa kebangsaan. Maafkan saya, Cik. Boleh saya temu bual, Cik? Kenapa nih ya? Kajian bahasa kebangsaan saya. Oh, boleh. Boleh saya duduk? Oh, boleh. Terima kasih. Assalamualaikum, Cik. Apakah pendapat Cik tentang peranan bahasa kebangsaan di Malaysia? Antara peranan bahasa kebangsaan di Malaysia ialah digunakan sebagai bahasa perantaraan pentadbiran kesusasteraan dan bahasa ilmu. Bagaimana pula tentang peranan bahasa kebangsaan ketika penjajahan British? Peranan bahasa kebangsaan ketika penjajahan British, pegawai-pegawai British diwajibkan mempelajari dan lulus dalam dalam peperiksaan bahasa Melayu. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris juga digunakan dalam bidang pentadbiran dan bidang pendidikan. Itu saja saya dapat kongsikan berkaitan peranan bahasa Melayu. Baiklah, terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan saya. Bahasa kebangsaan turut mempunyai pelbagai peranan dalam membangunkan negara. Sebagai contoh, ia digunakan sebagai bahasa pentadbiran. Bahasa kebangsaan juga wajib digunakan dalam urusan rasmi seperti mesyuarat, taklimat, kursus dan segala urusan surat menyurat dalam jabatan, kerajaan dan parlimen. Kedua, bahasa undang-undang. Sebagai contoh, bahasa kebangsaan haruslah digunakan dalam segala urusan mahkamah. Ini bermakna semua prosedur perbicaraan mahkamah akan dijalankan menggunakan bahasa kebangsaan. Ketiga, bahasa ilmu. Sebagai contoh, bahasa kebangsaan telah diangkat sebagai bahasa ilmu. Ini bermaksud buku-buku dan hasil penulisan akademik perlulah ditulis dalam bahasa kebangsaan bagi mengembangkan ilmu pengetahuan. Keempat, bahasa ekonomi. Sebagai contoh, bahasa kebangsaan haruslah digunakan dalam segala urusan ekonomi. Ini bermaksud segala urusan transaksi dan juga jual beli perlulah dijalankan dengan menggunakan bahasa kebangsaan. Kelima, bahasa perhubungan. Sebagai contoh, penggunaan bahasa kebangsaan digalakkan bagi tujuan komunikasi antara kaum. Ini bermakna untuk memupuk perpaduan dan kesefahaman dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara kita. Akhir sekali, bahasa pendidikan. Sebagai contoh, bahasa kebangsaan menjadi bahasa pengantaran dalam sistem pendidikan di negara. Oleh itu, di sekolah-sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi, bahasa kebangsaan telah menjadi medium utama dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajar-pelajar. Sekian dan terima kasih. Seterusnya, sesi temu bual berkaitan tujuan usaha-usaha kerajaan memartabatkan bahasa kebangsaan. Assalamualaikum, Cik. Bolehkah saya temu bual, Cik? Untuk apa ya? Untuk kajian bahasa kebangsaan saya. Dipersilakan. Banyak usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk memartabatkan bahasa kebangsaan. Pada pendapat Cik, apakah tujuan usaha tersebut dilakukan?
Pada pendapat saya, usaha-usaha tersebut dilakukan bertujuan untuk meningkatkan penggunaan bahasa Melayu. Selain itu ialah membentuk identiti dan memperkasa jati diri bangsa Malaysia. Itu sahaja yang saya dapat kongsikan. Terima kasih. Hai, so ini adalah pengakhiran video kami and jangan lupa subscribe, suka dan komen di bawah. Bye. Pagiku cerah